Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan seperti mana kita katakan sebelum ini, perbincangan kita ini hanyalah bertumpukan kepada, kita katakan, tadabbur ringkas, hanya menyentuh perkara-perkara ayat-ayat Al-Quran ini secara ringkas lah, bukan satu perbincangan yang panjang ataupun melibatkan tafsiran yang panjang lah. Jadi apa yang kita cuba lakukan di sini hanyalah supaya membiasakan diri kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, terutama pada kita nanti yang hampir mendekati bulan Ramadan ni. Tentu kita kena lebih akrab lah dengan Al-Quran ini. Dan ini sebagai yang kata permulaan lah untuk kita berjinak-jinak dengan Al-Quran. Bagi yang baru, yang nak mula-mula dengan Al-Quran ni, sekurang-kurangnya kita cubalah tadabbur semampu kita secara ringkas, insya-Allah, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum itu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, dirahmati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Okey, semalam kita telah pun memperbincangkan, alhamdulillah, secara ringkas berkenaan Allah SWT memberitahu kepada kita berkenaan dengan nazar ataupun sedekah dan juga nazar, di mana Allah SWT mengatakan bahawa setiap sesuatu daripada apa yang kita buat, termasuk nazar dan juga sedekah dan nazar, itu semuanya diketahui oleh Allah SWT. Dan juga Allah memberitahu bahawa orang yang zalim itu bermakna orang yang bersedekah dengan tujuan untuk menyakiti hati orang lain atau mengungkit-ungkit, misalnya dengan mengungkit-ungkit, ataupun orang yang bernazar tapi tidak menunaikan nazar dia, maka semuanya itu diketahui oleh Allah SWT. Dan Allah memberitahu bahawa Allah tidak bersama dengan orang-orang yang zalim, orang yang membuat perkara-perkara yang di luar batas Allah SWT, iaitu bersedekah bukan kerana Allah, bersedekah dengan niat untuk menyakiti, ataupun bernazar kerana tidak menunaikan nazar, atau bernazar dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa kita ini orang yang membuat amalan dan sebagainya. Tujuan dia nazar itu bukan tujuan kerana Allah SWT, hanya kerana untuk mencapai suatu tujuan. Jadi Allah SWT tahu apa dalam hati. Allah tahu apa dalam hati, dan Allah tidak bersama dengan orang-orang yang zalim. Jadi kita dapat lihat bahawa seperti mana kita telah bincangkan yang lepas, Allah SWT beritahu juga, rupanya ada juga di kalangan manusia ini, dia sebenarnya sangat memerlukan bantuan, tetapi dia malu untuk meminta-minta, menjaga air murka dia daripada meminta-minta. Dan kita sebagai orang beriman sepatutnya mengambil caknalah juga orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang lebih rapat pada kita, seperti adik-beradik, saudara mara, jiran, tetangga dan sebagainya, rakan karib. Jadi kita kena lihat perkara ini. Misalnya kita pergi ke masjid, misalnya kita kena ambil cakna orang-orang di tepi, di kiri kanan kita, kalau sebenarnya dia ini adalah orang yang memerlukan. Jadi maksudnya umat Islam ini dia bersaudara, dan dia bukan hidup seorang diri. Dia mesti memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Kalau apa yang boleh dibantu, maka dibantu.
Jadi Allah SWT beritahu seperti mana kita bincangkan sebelum ini, di mana sama ada orang tu bersedekah sama ada dengan sembunyi ataupun terbuka, semuanya diambil kira oleh Allah SWT. Dan bagi balasan oleh orang yang bersedekah ini, Allah SWT menyatakan bahawa Allah menghapuskan sebahagian daripada dosa-dosanya, dan tidak ada rasa perasaan takut bagi dia dan atas perkara yang mendatang, dan tidak ada perkara yang sedih bagi dia. Itu Allah bagi kepada orang yang melazimi bersedekah atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kena perhatikan orang di sekeliling dia, sebab orang sekeliling dia kadang-kadang dia ada orang ni dia telah menafkahkan diri di jalan Allah. Misalnya pada zaman Nabi mereka terpaksa berperang dan sebagainya, maka dia telah menafkahkan diri dia untuk agama, maka kita kena ambil cakna orang-orang macam ni, kena tolong bantu mana yang kurang. Ada macam zaman kita juga ada orang yang menafkahkan diri dia untuk menuntut ilmu misalnya, dan dia tak ada masa untuk mencari rezeki yang lain misalnya, maka kita bantu orang-orang macam ni. Sebab itu menuntut ilmu juga dikira sebagai jihad lah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja jihad yang paling besar itu adalah yang seperti mana Rasulullah SAW itu mempertahankan agama Allah SWT itu. Jika memerlukan peperangan, maka itulah jihad yang paling utama apabila diperlukan perkara tersebut. Tapi kalau macam zaman kita di tempat kita ini, kita kena lihatlah orang-orang yang pergi belajar ataupun pergi mengajar misalnya, dia gaji dia kecil apa semua, tetapi dia rela meletakkan diri dia itu atas jalan Allah SWT. Misalnya guru-guru yang berada di tempat-tempat pendalaman misalnya, gaji mereka tak besar mana misalnya, kita kena perhatikanlah mereka-mereka ini, sebab mereka ini adalah satu telah menggadaikan diri mereka ini, meletakkan diri mereka ini atas jalan Allah, menafkahkan diri mereka ini atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lihat orang-orang di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Kalau kita nak lihat orang-orang yang sebenarnya menafkahkan diri mereka di jalan Allah ni, antaranya orang-orang yang memang terlibat dalam aktiviti. Mereka ni aktivis, mereka tolong orang-orang susah, dan tentu saja mereka perlu juga hidup, mereka perlukan juga memberi makan kepada anak dan isteri dan sebagainya. Mereka juga perlukan makan dan minum, maka kita bantu mereka ni. Sebab mereka ni orang-orang yang membantu orang lain, maka kita kena support lah orang-orang yang membantu orang lain ni. Misalnya mereka memerlukan bantuan, mereka memerlukan sumbangan, maka kita sumbangkan kepada mereka-mereka ini, supaya mereka-mereka ini dapat menyumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi kita ni, masyarakat ni hidup secara berkomuniti, saling membantu, saling tolong-menolong. Bukan kita condemn kerja orang, kita tolong mereka-mereka ini. Okey, baik. Jadi kita teruskan pada ayat yang berikutnya, insya-Allah, pada ayat yang ke-275. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 275. Orang-orang yang memakan riba, kata Allah, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasuki syaitan kerana gila. Jadi Allah SWT menjelaskan. Sekarang Allah datang kepada satu topik yang baru, iaitu topik berkenaan dengan riba. Di mana Allah SWT menyatakan bahawa orang-orang yang memakan riba ni, dia tak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dimasuki syaitan kerana gila. Jadi bermakna di sini, bermaksud sini, orang yang mengambil riba ni dia tak tentram jiwa dia seperti orang yang dirasuk syaitan. Jadi dia tak tentram jiwa dia. Jadi sebelum ini Allah SWT menceritakan berkenaan bagaimana manusia itu sepatutnya memberi manfaat kepada manusia yang lain dengan bersedekah, dengan menginfakkan harta. Orang yang tertahan diri dia daripada menginfak harta kerana mereka terlibat, mereka telah menafkahkan diri mereka pada jalan Allah fisabilillah, maka kita kena bantu orang-orang ni. Jadi tetapi dalam ayat 275 ni Allah menunjukkan kontra kepada perkara tersebut. Perkara yang kontradik lah, kepada yang berlawanan kepada perkara yang tadi, iaitu orang yang membantu orang lain
Sekarang Allah berceritakan berkenaan orang yang mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Apabila orang tu susah, maka dia biasanya apa yang dia perlukan berhutang misalnya. Dia memerlukan kenderaan, dia memerlukan rumah, dia memerlukan makan dan minum. Dan malangnya pada zaman kita dapat lihat keperluan-keperluan yang utama seperti rumah, tempat tinggal, kenderaan itu bukan jadi kehendak dah sebenarnya. Dia jadi keperluan. Maka ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan di atas perkara ini. Apa yang berlaku kalau boleh, kalau kita lihat, minta maaf cakap, setengah bank-bank tu dia kalau boleh dia memang sengaja nak menyusah-nyusahkan, membanyakkan apa tu riba tu. Kita katakan dengan kata interest begitu. Dan kalau boleh, kalau terlambat bayar pun bagus juga. Supaya tambahlah lagi. Kita dapat lihat perkara-perkara tersebut berlaku. Tadi kita dapat kalau boleh jangan terlibat dengan pinjaman yang riba itu. Kalaupun terlibat pun kena, kalau kita lihat misalnya dalam portal Mufti Wilayah Persekutuan misalnya mengatakan bahawa kalau terlibat juga dengan yang pinjaman yang ada unsur interest ni, riba ni, maka bayar cepat-cepat supaya apa boleh dapat rebate tu, kurangkan riba tu semampu kita lah. Itu usaha kita untuk mengelakkan diri. Kalau tak terlibat itu lebih baik lah. Sebab apa? Orang-orang yang memakan riba ni, orang-orang yang mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain ni, mereka ini adalah orang yang seolah-olah berdiri seperti mana dimasuki syaitan. Yang mereka fikir adalah duit. Keuntungan. Mereka tak kira pun kalau apa tu kesusahan orang lain. Kita bayangkan kereta misalnya. Orang tu dah bayar separuh dah misalnya, kemudian dia tak mampu nak bayar seterusnya, akhirnya apa berlaku? Keretanya tu dirampas. Begitu sahaja, macam itu sahaja. Sedangkan dah ada pun separuh daripada kereta itu telah pun dibayar dengan riba dan dengan interest yang tinggi dan sebagainya. Jadi kita kena fikir-fikirkanlah perkara ini. Mudah-mudahan ada perubahan yang berlaku dalam sistem ini, yang mana kita mampu untuk mengubahnya. Kita kena bercakap perkara ini supaya perkara ini diambil cakna lah, terutama oleh pemerintah, oleh orang-orang yang boleh mengubah perkara ini. Kerana kalau kita lihat dalam tafsir tafsir Al-Munir misalnya menceritakan berkenaan orang yang mengambil riba ni. Terdapat orang yang mengambil riba, kata beliau, dan menghalalkannya kerana cintakan harta dan mengikut hawa nafsu. Mereka makan harta manusia lain secara batil tanpa bekerja dan berusaha. Dia bagi orang pinjam hutang, dia tahu tu susah, dia kira bunga sahaja. Terutama kalau orang pinjam kat alung dan sebagainya kan. Jadi yang akhirnya habis membayar bunga sahaja. Keadaan diri mereka yang menzalimi orang lain ni, mereka ni tak stabil, mereka resah, jiwa terseksa, mereka hanyut dalam kerja duniawi. Kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala, dia katakan mereka diumpamakan seperti orang yang berjalan terhoyong-hayang kerana dirasuk syaitan dan terkena sentuhan jin. Dan menurut beliau lagi, di hari akhirat kelak, bermula suatu mereka dibangkitkan dari kubur sehingga ke saat perhimpunan, pergerakan mereka terkapar-kapar, terketar-ketar dan canggung. Ini disebabkan bebanan harta haram yang mereka perolehi daripada perbuatan mengambil riba. Jadi kita dapat lihat bahawa natijah kepada orang yang mengambil riba ini, di dunia lagi dia hidup tak tentram, seumpama dimasuki syaitan, dirasuki syaitan, dan di akhirat lagi juga dia akan berdiri dalam keadaan yang tidak stabil lah, keadaan terhoyang-hayang kerana beratnya bebanan menanggung akibat terlibat dalam riba ini. Kerana apa orang-orang ini melibatkan diri dalam riba? Kita lihat pada zaman kita berlaku, zalika bi annahu qalu innama bal'u mithlu riba. Kerana mereka anggap ini hanyalah transaksi biasa sahaja. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya jual beli itu sama seperti riba, atas nama bank, atas nama bisnes dan sebagainya. Jadi mereka ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Sebab mereka anggap it's just business. Ini business saja, no hard feeling. Tak ada apa-apa, ini just business sahaja. Jadi dihalalkan atas nama business, atas nama perniagaan. Wallahi, inilah memang kata-kata yang datang daripada Allah SWT. Dah lama dah Al-Quran ini diturunkan, tapi kita dapat lihat bahawa keadaan ini masih berlangsung, terutama pada zaman kita ini, di mana manusia mengambil kesempatan dan dia legal pun. Dia legal pun. Orang yang mengambil kesempatan ini pun legal. Bukan suatu perkara yang salah di sisi undang-undang.
Sebab tu kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah ni, dia kata, lihatlah kepada manusia dewasa ini. Kata penulis pengarang tafsir Al-Misbah. Dia kata, lihatlah keadaan manusia dewasa ini, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat lebih-lebih mempraktikkan riba. Di sana mereka hidup dalam kegelisahan, tak tahu arah. Bahkan kan aktiviti yang mereka lakukan tidak rasional. Banyak orang lebih-lebih yang melakukan praktik riba menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan material. Dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tapi lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjualan saham itu. Benar-benar orang yang memakan riba telah disentuh oleh syaitan sehingga bingung tak tentu arah. Itu kata penulis tafsir Al-Misbah. Bagaimana dengan perumpamaan dilukiskan sebagai sentuhan syaitan terhadap mereka? Ada ulama yang memahami ayat ini sebagai berbicara terhadap manusia yang kerasukan, sambil menguatkan pandangannya dengan pelbagai ayat dan hadis yang intinya menyatakan bahawa ada syaitan yang selalu mendampingi manusia. Wallahu a'lam. Itu antara yang dikatakan oleh penulis tafsir Al-Misbah, karangan Pak Suhash Pak Qurash Shihab. Itu seorang penulis daripada Indonesia, masih hidup lagi, masih sihat lagi, alhamdulillah. Itu apa yang ada dalam tafsir Misbah ni lah dikatakan perkara tersebut. Jadi mereka menganggap apa yang berlaku ini hanyalah transaksi biasa, sesuatu yang ada dalam prosedur yang diiktiraf oleh undang-undang, yang diiktiraf oleh ini, maka mereka sewenang-wenangnya menindas masyarakat lah. Sebab apa? Sebab dia ada kelebihan dari segi diiktiraf oleh undang-undang itu sendiri. Pada zaman kita ni kita dapat lihat perkara tersebut. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih. Maka siapa yang telah datang kepadanya nasihat, iaitu larangan riba, mir rabbih, daripada Tuhan dia, fantaha, maka dia lalu berhentilah. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka baginya apa yang telah berlalu dan perkaranya ampunannya kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT kata, barang siapa mendapat peringatan daripada Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehi dahulunya menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi riba yang sudah diambil tu sebelum turun ayat ni boleh juga tidak dikembalikanlah. Maksudnya untuk orang pada zaman Rasulullah SAW ni, mana yang telah berlalu tu berlalulah. Maka apa yang perlu mereka lakukan ialah mereka bertaubat dan bersihkan harta mereka lah dengan sedekah, dengan zakat dan sebagainya. Dan berkenaan hukum hakam riba ni, kalau kita takkan sentuh lah. Sebab kalau nak sentuh perkara ini kena kepada orang yang pakar untuk menjelaskan tentang riba ni. Cuma kita secara asasnya tak boleh kita berhutang. Misalnya kita memberi orang hutang, kita katakan kepada orang tu, okey, dalam masa sekian kamu pinjam 500, tapi kamu kena bayar balik 2,000 misalnya. Maka itu telah ada penambahan, maka itu dikatakan sebagai riba. Jadi untuk lebih lanjut, tuan-tuan kena rujuk dalam kitab-kitab fiqh, dan juga tanya kepada orang-orang yang lebih arif lah berkenaan hukum hakam ini. Apa yang kita nak bincangkan di sini hanyalah sebagai asasnya nak bagi tahu tak boleh ada penindasan. Sebab orang berhutang tu dia tengah susah. Dia perlukan satu perkara, misalnya dia perlukan makan dan minum dan sebagainya, dia kena dia perlukan wang. Maka kita tak sepatutnya menyusahkan orang yang sedang berhutang tu dengan menambahkan lagi bebanan hutang dia. Sepatutnya manusia itu hidup dia adalah menyenangkan orang lain. Itu siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Tapi malangnya riba ni wujud dengan tujuan apa? Mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Sebab tu Allah kata, maka siapa yang dah ambil berhenti. Apa yang lepas tu lepas, maka terserahlah kepada Allah SWT sama ada untuk mengampunkan, dan tentu saja kita kena minta ampun kepada Allah SWT. Sebab urusannya pada Allah SWT, maka kita kena minta ampun kepada Allah SWT dan tidak mengulangi perkara penindasan kita terhadap orang lain tu. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Kata Allah SWT lagi, barang siapa yang ulang dia,
Bila dah pernah menindas orang lain dengan menetapkan riba itu, maka siapa yang ulang lagi perkara tersebut, Allah SWT ancam dengan apa? Wa man ada, siapa ulang balik, fa ulaika ashabun nar, mereka itu para penghuni neraka. Nauzubillah min zalik. Hum fiha khalidun. Mereka dalamnya orang-orang yang kekal. Itu ancaman Allah SWT terhadap orang yang terlibat dalam riba ni. Semampu kita, kalau boleh, kita zaman kita ni, transaksi kita ada yang Islamik punya, walaupun ada yang mengatakan bahawa masih ada kelemahan dan sebagainya, tetapi kenalah juga kita melibatkan diri dengan transaksi yang melibatkan patuh syariah ni. Sekurang-kurangnya di mata Allah SWT, kita telah berusaha untuk kata tidak terlibat dalam riba ni. Kalaupun kita dah terlibat pun, kalau boleh, mohonlah kepada Allah SWT kita ada rezeki untuk menyelesaikan secepat mungkinlah hutang-hutang kita ni, supaya kita tidak menggalakkan orang-orang yang sengaja meletakkan riba ini untuk menyusahkan manusia, supaya mereka tidak rasa macam ada customer lah, macam tu. Sebab bila kita terlibat dengan ni, seolah-olah kita redha dengan apa yang mereka ada kan. Mereka tetapkan perniagaan, mereka anggap ni perniagaan, maka apabila kita rasa alah bisa tegal biasa, maka tidak ada usaha untuk menghilangkan praktik ini daripada negara kita yang tercinta ni. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah SWT menjadikan transaksi kita, dan kalau tidak seluruh dunia pun, sekurang-kurangnya tempat kita ni, semakin, kalau tak hilang pun, kurang-kurang mengurangkanlah minat manusia kepada riba ini. Sebab ancaman Allah SWT kepada riba ini sangat besar, iaitu apa? Iaitu neraka. Mereka akan jadi ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha, dan kata Allah lagi, bukan sekadar itu, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Sebab apa? Mereka menganggap apa tu, jual beli ini, riba ini sama saja seperti jual beli. Maka itu menunjukkan bahawa dia telah berselisih dengan apa yang Allah SWT katakan. Allah SWT kata riba itu haram, dia kata riba itu halal. Maka dia telah menghalalkan perkara yang haram, maka tempatnya dalam neraka. Sebab dia tidak beriman dengan apa yang Allah kata, maka hum fiha khalidun, maka dia kekallah selama-lamanya dalam neraka. Wallahu a'lam. Jadi riba ni sebenarnya dalam Al-Quran ni dia diceritakan dalam 4 surah, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Ar-Rum. 3 surah pertama turun di Madinah setelah Nabi berhijrah dari Mekah, sedang Ar-Rum turun di Mekah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39. Surah tersebut yang menyatakan yang bermaksud suatu riba, iaitu kelebihan yang kamu berikan agar dia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Sedangkan akhir ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah, dimulai daripada ayat 275 ini. Bahkan ayat ini adalah sebagai ayat hukum terakhir atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini antara pandanganlah Umar Ibn Khattab berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara panjang lebarlah. Tetapi sedikit sebanyak kita telah mengetahui bahawa riba ini adalah asas dia adalah penambahan daripada harta yang dipinjamkan kepada orang. Kalau nak lihat kepada perinciannya lagi, kita kena lihat kepada orang yang menjelaskan berkenaan di riba ini. Tapi secara asasnya kita tahu dia ada penindasan. Ini apa yang saya petikkan daripada tafsir Al-Misbah. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Baik, kita teruskan ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam kekafiran dan bergelumang dengan dosa. Jadi Allah SWT beritahu kat sini, Allah dia tak suka. Allah akan menghapuskan. Di sini Allah kata Allah akan menghapuskan riba. Ini bermakna Allah tak suka kepada riba tu. Riba itu bukan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bermaksud orang yang terlibat riba ni bukan sahaja tidak mendapat pahala, bahkan dia mendapat dosa. Sedangkan Allah sukakan kepada sedekah. Jadi Allah kata Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sebab sedekah ini pun diceritakan sebelum ayat riba ini, dan sebelum kita bincangkan sebelum ini, berkenaan dengan apa tu sedekah, di mana sedekah itu adalah tujuannya untuk membantu manusia yang dalam kesusahan. Sedangkan riba ini adalah mengambil kesempatan dalam kesusahan orang lain. Cuma secara ringkas ni, kalau kita belajar ilmu fiqh, misalnya dia ada dua jenis riba, itu riba an-nasi'ah dan juga ada riba al-fadl. Riba an-nasi'ah ni penambahan lah, yang kita tahu pada zaman kita ni selalu berlaku. Masa kita pinjamkan orang RM100, kita nak RM1000 misalnya, ada penambahan. Itu di riba an-nasi'ah. Dan satu lagi riba al-fadl ni, dia menukar jenis barang yang sama tapi kadar yang berbeza. Misalnya dia tukar harga emas dengan perak misalnya. Jadi tak sama nilai. Itu antara dua jenis riba yang dinyatakan dalam fiqh lah. Perkara tersebut kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, kena belajar dengan orang-orang yang belajar berkenaan hukum hakam lah, dan rujuk pada kitab-kitab fiqh. Apapun yang kita katakan, asasnya adalah riba ini tidak membantu orang. Riba ni bukan sekadar tak membantu, dia ambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain. Jadi Allah kata Allah musnahkan riba dan Allah suburkan sedekah. Itu. Jadi maksudnya Allah tak reda kepada riba ni sebab dia menyusahkan orang lain. Dia ada golongan-golongan mufsidin, orang yang membuat kerosakan. Sedangkan Allah suka kepada orang yang menyuburkan sedekah. Kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, apa maksud yamhaqu ni? Jadi kata yamhaq diterjemahkan dengan memusnahkan. Difahami oleh pakar-pakar bahasa, yakni mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis. Maksudnya dia ambil sikit-sikit harta orang tu, sampaikan habis harta orang tu. Dia dah tak ada, akhirnya yang dia bayar hanya bunga sahaja, habis bunga pun tak habis bayar lagi. Hutang pokok tak habis bayar sebab duk bayar interest sahaja. Sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama berkurang sedikit demi sedikit sehingga lenyap dari pandangan. Demikianlah juga dengan riba. Sebab riba ni akan dia kata penulis pengarang tafsir Al-Misbah ni, kata riba menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Itu apa yang dikatakan oleh pengarang tafsir Al-Misbah. Jadi demikianlah banyak peristiwa kata beliau lanjutkan berkenaan apa yang beliau lihat pada zaman kita ni. Dia kata jangan menunggu bahawa kebinasaan dan keburukan riba hanya tercermin pada praktik-praktik moral yang dilakukan oleh para lintah darat, tetapi kebinasaan itu juga menimpa bidang ekonomi. Ini teguran dia kepada apa yang tak rasa yang berlaku pada zaman kita ni lah, pada tingkat individu dan masyarakat. Banyak pengalaman beliau dalam kedua tingkat itu yang dapat dijadikan contoh. Banyak peristiwa yang membuktikan betapa mereka yang melakukan transaksi riba pada akhirnya terjerumus dalam kemiskinan. Demikianlah Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya kecuali setelah nasi menjadi bubur. Di sini dia tafsirkan bahawa perkataan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, maksudnya riba ini menyebabkan kemusnahan kepada orang yang mempraktikkannya, orang yang terlibat dalamnya. Menyebabkan masyarakat itu bukan menjadi kaya, tapi makin miskin, makan menjadi akhirnya papa kedana. Sebab tu Allah kata Allah musnahkan riba, Allah suburkan sedekah. Sebab lawan kepada riba itu sendiri, kata penulis tafsir ini, lawan kepada riba itu adalah sedekah. Jadi tidak hairanlah Allah menyuburkan sedekah. Sebab sedekah itu menyebabkan penambahan harta sebenarnya. Tidak seperti riba. Riba itu nampak yang seperti memberi pulangan, sebenarnya riba itu telah mengurangkan harta. Jadi Allah memusnahkan riba, Allah menyuburkan sedekah. Jangan diduga juga, kata beliau, jangan kita ingat hanya penambahan dari segi material sahaja. Sedekah itu tambahannya apa? Tambahannya dari segi ketenangan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih,
kita tidak ada rasa hasad dengki pada orang lain, hidup kita tenteram, itu sebenarnya disuburkan dengan sedekah. Melainkan riba hanya menimbulkan keluh kesah saja. Baik pada orang yang memberi, yang mengenakan riba, dan juga orang yang dikenakan riba. Kedua-duanya sebenarnya hidup dalam keadaan tidak tenang. Yang mengamal, yang menetapkan riba tu, dia hasil duk fikir keuntungan sahaja. Tanpa kisah pun kesusahan orang lain. Orang yang dikenakan riba pun hidup susah sebab terpaksa fikir nak jelaskan hutang bunga yang melampau tu, akhirnya jika ditakuti terlibat pula dengan masalah-masalah jenayah, merompak dan sebagainya sebab terpaksa menjelaskan hutang yang terlampau banyak. Jadi kita dapat lihat bahawa riba ini hanyalah kemusnahan sahaja hasil daripada praktik riba itu, tetapi sedekah itu adalah melahirkan natijah yang baik, satu perkara yang harmoni jika kita benar-benar mempelajari, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, apa yang dinyatakan oleh Allah SWT, supaya menyuburkan sedekah itu, supaya sedekah itu dijadikan amalan oleh semua orang. Baik. Jadi Allah kata yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbul kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak suka kepada setiap orang yang ingkar, yang banyak melakukan dosa. Dan ini satu perkara yang lebih keras Allah katakan. Setelah Allah kata tadi orang-orang yang terlibat dengan riba ini, orang yang mengenakan riba ini, dia akan masuk neraka. Dan Allah kata Allah membenci. Allah memang tak suka. La yuhibbu, Allah nafikan Allah kata la yuhibbu, Allah tak suka. Yang ini tak curahkan rahmat kepada setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan juga selalu melakukan dosa. Jadi ayat ini kata penulis tafsir Misbah, dia kata ayat ini sekali lagi mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktikkan riba, bahkan kekufuran berganda sebagaimana difahami dengan perkataan kafar, iaitu bukan kafir, dia gunakan jamak, yang digunakan plural, bukan singular. Ya, dia bukan guna mufrad tapi dia guna jamak, yang dia banyaklah, kafar. Jadi kekufuran berganda itu adalah ketika mempersamakan riba dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah SWT. Jadi apabila dia telah letak dalam diri dia bahawa Allah kata riba itu tak sama dengan perniagaan, riba itu menyusahkan, riba itu menimbulkan kerosakan, tapi dia kata tak, riba itu perniagaan sahaja, ini bisnes sahaja, maka dia telah menyalahi hukum Allah SWT, dia telah menyalahi ketetapan Allah SWT, maka dia dinilai Allah sebagai orang-orang yang telah kufur kepada ayat-ayat Allah SWT. Na'udzubillah. Sebab tu kata penulis tafsir Misbah ni lagi, dia kata orang yang melakukannya selalu buat banyak dosa. Kerana penganiayaan yang dilakukan bukan hanya menimpa satu orang, tapi menimpa banyak orang. Bukan hanya anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa melakukan transaksi riba, bahkan menimpa seluruh masyarakat. Bukankah keluarga adalah unit terkecil daripada masyarakat dan kumpulan keluarga adalah masyarakat luas. Ini yang dinyatakan oleh penulis tafsir Misbah yang kita kena fikirkan. Bagi orang yang terlibat diri dalam transaksi ini, yang terlibat dalam transaksi yang misalnya bank yang menindas orang yang memang kita pun tahu perkara tersebut, maka kita kena fikirkan perkara ini, kita kena buat perubahan, kita kena sentiasa menulis, sentiasa memberitahu kepada masyarakat tentang perkara ini. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita lah untuk mengeluarkan masyarakat kita ini daripada masalah riba ini yang adanya secara luas ini. Jangan kita fikirkan hanya keuntungan di dunia sahaja, kita kena fikirkan nasib kita di akhirat kelak kalau kita terus terlibat dengan riba ini. Baik. Itu sebenarnya sangat perlu diambil perhatian lah, terutama daripada orang-orang yang terlibat dalam kerajaan, dalam pemerintahan, dalam bank dan sebagainya. Maka kita perlu fikirkanlah perkara ini supaya kata dunia ini akan jadi lebih baik lah tanpa riba ni. Kita kena mula memikirkan perkara tersebut, dan tentu saja dia di kalangan cendekiawan kita telah pun membincangkan perkara ini, dan kita kena sokonglah kepada bank-bank yang menyatakan bahawa dia itu patuh syariah dan sebagainya. Kita perlu pergi kepada yang patuh syariah. Walaupun tak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya ada usaha untuk mengurangkan keterlibatan kita dalam riba itu sendiri. Baik, wallahu a'lam.
Jadi Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, wa aqamus salah, dan dia itu mendirikan solat, wa atawuz zakah, dan mereka itu menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala yang di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tak ada rasa takut pun atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Bila Allah SWT dah bagi tahu keburukan riba tu, Allah dah tahu bahawa keburukan menindas orang lain. Allah tak suka orang yang menindas orang lain ni. Allah tak suka sebab dia melihatkan dia akan menyebabkan kerosakan yang bertimpa-timpa. Orang ni disusahkan, kemudian dia pula menyusahkan orang lain, dia menyusahkan, dia merompak pula, dia terpaksa berhutang sana dan sini nak menjelaskan hutang. Ada orang hutang sini, dia tak boleh nak mampu nak jelaskan hutang, dia hutang lagi hutang lain pula untuk jelaskan hutang yang ini pula. Akhirnya bertambah-tambah hutang dia. Hutang yang satu tak habis, hutang yang ini pula bertambah. Itu kata-kata hutang keliling pinggang tu. Sebab apa? Terpaksa menyelesaikan masalah hidup dia. Baik. Tapi Allah kata, orang yang beriman, Allah kata, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melaksanakan solat, orang yang menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Mereka takkan rasa takut dan tidak sedih hati. Jadi kita dapat lihat bahawa kontradik kepada melakukan riba tadi. Orang yang melakukan riba ni tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia untuk memperoleh keuntungan. Tujuan dia untuk memperoleh keuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Jadi Allah kata kalau betul kalian beriman, pada ayat 277-nya Allah kata aku akan beritahu ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman bukanlah orang yang mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Ciri orang yang beriman, bagaimana ciri orang yang beriman? Orang yang beriman ialah orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan tu cukup luas maksud dia. Apabila kita memberi hutang itu sendiri adalah kebaikan. Kalau ada orang datang, kita mampu nak berhutang dengan kita tahu dia susah, kita boleh bagi hutang kat dia. Dan kita boleh bagi penangguhan kepada untuk menjelaskan hutang dia. Bahkan kalau lebih baik itu, kita menghalalkan hutang kita kalau kita mampu. Kita tahu memang dia susah, dia memerlukan, maka kita boleh buat kebaikan. Bahkan kita boleh mendapat pahala pun dengan memberi hutang kepada orang lain, dengan syarat kita tidak mengenakan riba, dengan syarat kita tidak menindas orang yang berhutangan kita. Betul Allah kata orang yang beriman melakukan kebaikan. Kebaikan tu cukup luas. Sebarkan, senyum juga kebaikan. Apa sahaja yang tidak yang memberi manfaat, maslahat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain. Kepada diri sendiri, kepada orang lain. Melakukan ibadah khusus, ibadah yang secara umum, apa sahaja. Bahkan mengutip duri di jalanan juga ada, semua itu adalah cabang keimanan. Jadi itu kita dapat lihat sebenarnya kalau kita lihat kebaikan itu cukup luas sekali. Kemudian Allah kata orang yang berlaku kebaikan, kemudian orang yang apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang sebenarnya orang-orang yang mereka beriman dan orang melakukan amal-amal soleh. Orang amal soleh ni bermakna amal-amal baiklah. Amal baik ni cukup luas, cukup senang untuk kita dapat pahala ni sebenarnya. Wa aqamus salah, dan dia juga itu mendirikan solat. Dan kalau betul dia itu orang yang beriman, maka dia kena beramal soleh, dia buat perkara yang baik, dan baik saja tak cukup, dan dia juga kena memperhambakan diri dia kepada Allah SWT. Dan memperhambakan diri kepada Allah SWT, solat sembah Allah itu sendiri sebenarnya menatijahkan kepada yang baik. Karena solat yang khusyuk, solat itu sebenarnya mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Apabila kita solat, kita sembahyang, kita akan fikir, aku tak perlu menindas orang lain. Aku tidak perlu mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Kerana yang rezeki itu hanya datang daripada Allah SWT. Dan tentu sahaja rezeki yang datang daripada Allah SWT itu adalah rezeki yang halal. Cukuplah rezeki yang datang daripada Allah sehingga aku tidak memerlukan kepada perkara-perkara haram. Sehingga aku tidak perlukan pada menindas orang lain, mengambil harta orang lain atas jalan yang tidak hak lah. Yang ini dengan cara-cara yang batil. Dan sepatutnya orang yang bersolat ni dia tak boleh terlibat langsung dalam transisi yang menindas orang lain. Itu sebenarnya yang kita kena fikirkan. Kita nak ubah secara besar-besaran, kita tak mampu. Macam mana kita nak terlibat untuk mengubah undang-undang, kita tak mampu. Tapi apa yang kita mampu,
kita kena ubah diri kita sendiri dan kita kena ubah masyarakatnya, cara masyarakat itu berfikir supaya benar-benar mengambil perkara ini secara serius, bahawa perkara riba ni sepatutnya tidak boleh ada dalam masyarakat kita. Kemudian Allah kata wa aqamus solah, kerana sepatutnya solat itu sendiri adalah mendirikan solat itu sendiri. Dirikan solat bukan sekadar diri dalam solat ni, maksudnya dia mendirikan solat itu dalam kehidupan secara keseluruhan. Sebab Islam itu adalah lengkap, syumul, bukan separuh-separuh. Sebab tu Allah kata, lepas kata Allah sebut berkenaan solat, selalunya Allah akan gandingkan dengan zakat. Dalam ayat ini juga Allah kata wa aqamus solah, orang yang dirikan solat, wa atawuz zakah, dan dia juga menunaikan zakat. Adanya hubungan dengan Allah SWT, dan hubungan Allah SWT dengan Allah SWT itu sendiri menatijahkan hubungan yang baik dengan makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Jadi selalu Allah gandingkan, bila Allah gandingkan solat, Allah sebut pasal solat, Allah akan sebut berkenaan dengan zakat. Mesti ada hubungan dengan Allah, mesti ada hubungan dengan makhluk. Terutama manusia inilah yang perlu, sebab manusia ni tujuannya dia ada dalam muka bumi Allah ni untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi ini. Maka kita kena ambil cakna kepada orang lain supaya orang lain tu juga akhirnya dia juga dapat membantu orang lain. Kita bagi zakat, orang tu dapat zakat, dia boleh berniaga dan sebagainya, akhirnya perniagaan dia bagus, dia pula boleh tolong orang lain. Jadi kebaikan itu berganda-ganda. Kita bagi zakat daripada awal, pahala kita pun dapat. Sebab apa? Sebab kita telah membantu orang lain dengan zakat kita itu. Dan sebenarnya zakat itu sebenarnya bukanlah satu usaha kita. Bukanlah satu orang kata sebab akulah orang terberjaya, tak. Sebenarnya zakat itu sebenarnya peluang untuk kita menyucikan harta kita dan peluang kita untuk mendapat pahala Allah SWT. Jadi sedekah ini sebenarnya bukan satu beban, bahkan dia adalah satu peluang untuk kita mendapat syurga Allah SWT. Daripada sekarang kita kena berfikir bahawa orang miskin ini bukan untuk menyusahkan kita. Datangnya mereka ini, kesusahan mereka sebenarnya adalah peluang untuk kita beribadah kepada Allah SWT dengan kita menafkahkan harta kita ini kepada mereka, infakkan harta kita ini kepada mereka. Dengan itu kita dapat pahala dan bahkan kita dapat balasan di dunia pun berlipat kali ganda jika kita benar-benar yakin dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. So Allah kata, sesungguhnya orang beriman kerja amal soleh, melaksanakan solat, tunaikan zakat, bagi mereka ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi tak ada rasa takut pun atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Kata penulis tafsir Al-Misbah, dia kata merupakan kebiasaan Al-Quran. Dia mengandingkan sesuatu dengan lawannya agar perbandingan yang diharapkan mengundangkan mereka untuk memilih yang terbaik, terhidang bagi pendengar dan pembacanya. So Islam, Quran ni memang sentiasa ajak kita berfikir, Tuhan tunjukkan yang negatif, Tuhan tunjukkan yang positif. So kita orang yang berakal bandingkan mana sebenarnya yang lebih baik, yang negatif atau yang positif. Jadi Allah kata kalau dalam ayat yang lalu dijelaskan ancaman terhadap setiap orang yang berulang-ulang melakukan kufuran, selalu berusaha, maka dalam ayat ini dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal soleh serta melaksanakan solat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna. Kata penulis tafsir Al-Misbah, dia kata ganjaran buat mereka terpelihara dari sisi Tuhan mereka. Jika demikian, ganjaran tersebut tidak akan hilang atau berkurang, bahkan akan dipelihara dan bertambah. Itu kita dapat lihat bahawa Allah SWT menyatakan bahawa melakukan kebaikan ini mengikut perintah Allah SWT ni bahkan bukanlah mendatangkan kerugian, tetapi dia mendatangkan keuntungan. Riba itu kita nampak macam mendatangkan keuntungan, tetapi sebenarnya dia memberi natijah yang buruk kepada kita. Bahkan pada orang yang terlibat yang memberi riba ni, dia rasa macam dia telah mendapat keuntungan, tetapi akhirnya apabila dia telah mewujudkan ramai lagi orang susah, terpaksa bayar interest yang tinggi dan sebagainya, akhirnya orang-orang ini akan terlibat dengan masalah sosial seperti merompak, mencuri dan tidak pelik kalau suatu hari nanti dia sendiri akan menjadi mangsa orang yang ditindas itu. Misalnya dia mungkin akan, kereta dia akan dicuri, rumah dia akan dipecah masuk dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut boleh berlaku. Bahkan dia boleh melibatkan perkara bahkan berlaku dalam masyarakat kita, mungkin melibatkan dendam, maka ada orang akan datang kepada dia dan menamatkan nyawa dia, membunuh dia dan sebagainya. Dia akan menyebabkan permusuhan. Sebab tu Allah kata orang yang terlibat dengan riba ini seperti yang disentuh syaitan. Sebab apa? Akan menghilangkan kewarasan manusia itu sendiri, sama ada yang memberi riba ataupun
dan yang dikenakan riba itu. Sebab tu sebab tu Allah kata amalan yang baik ialah apa? Yang ini. Jangan buat yang riba itu, tapi Allah kata amal yang baik, orang yang beriman tu ciri-ciri dia apa sepatutnya? Kalau benar dia beriman dengan Allah hari akhirat, dia sepatutnya melakukan kebaikan, dia sepatutnya melaksanakan solat, dia sepatutnya menunaikan zakat, dan dia akan dapat pahala di sisi Allah. Dia tak akan rasa takut, dia tidak akan rasa sedih. Kalau penulis tafsir Misbah ni, dia kata tak ada kekhawatiran, tak ada ketakutan pun terhadap mereka, tak kira daripada siapa pun, kerana mereka berada dalam lindungan Allah dan mereka tak bersedih hati tentang apa pun, kerana apa yang mereka peroleh jauh lebih baik daripada apa yang hilang sebelum ini misalnya. Jadi mungkin kalau dia tak terlibat dengan riba ni, maka mungkin keuntungan dia sedikit dan sebagainya, tetapi dia tak risau perkara-perkara tersebut sebab dia tahu balasan Allah tu jauh lebih baik daripada apa yang dia tidak dapat. Itu apa yang Allah SWT, apa yang dijelaskan oleh penulis tafsir Misbah berkenaan ayat Allah, iaitu ayat 277 ni. Maaf tuan-tuan. Bismillah. Kemudian kita lanjutkan perbincangan kita secara ringkas ni pada ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi Allah SWT kata, wahai orang-orang yang beriman. Yakni kalau kita tafsir, kita terjemahkan, kita katakan kalau betul kalian ni orang-orang yang percaya, yang percaya dengan balasan Allah SWT, apa yang kalian perlu lakukan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti mana secara ringkas kita katakan takwa tu apa? Menurut segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan dia. Itu maksud takwa. Jadi jika benar kalian orang yang beriman, maka ikutlah segala perintahku dan jauhilah segala laranganku, termasuklah riba ni, dan termasuklah suruhan aku supaya apa? Supaya membanyakkan infak dan sedekah. Itu menyenangkan kehidupan orang lain, bukannya menyusahkan orang lain. Sebab tu Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Bila kata Allah kata ya wahai orang-orang yang beriman, yakni wahai orang percaya, maksudnya kalau betul kita ni orang yang percaya, kita kena terlibat kepada transaksi yang halal, bukan kepada transaksi yang haram. Kita perlu terlibat pada perkara yang menyenangkan masyarakat, memberi kebaikan kepada manusia sejagat, bukannya kepada perkara yang menyusahkan manusia. So Allah kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, percayalah pada Allah, bertakwalah pada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan kamu tinggalkanlah apa yang lebihan daripada riba itu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Itu dia. Jadi kalau kita pun jadi Allah tahu, Allah bukan sebut orang kafir, kalau bukan sebut manusia, Allah sebut khas kepada orang yang beriman. Ini adalah peringatan pada kita. Kalau kita memang dah terlibat dengan riba dan sebagainya, maka inilah masanya untuk membuat perubahan dalam diri kita. Kalau benar kita ni orang beriman, maka kena tinggalkan apa yang telah ada. Kalau kita berhutang yang tu, cubalah sedaya upaya jelaskan hutang tu dengan secepat-cepatnya supaya kita tidak lama sangat bergelumang dengan riba tu. Jadi kalau terlibat dalam bank, macam mana kita kena bersihkan harta kita dan sebagainya, dan tu tuan-tuan kena tanya kepada orang yang lebih pakar lah, bagaimana untuk membersihkan harta kita, atau kena cari kerja lain ke macam mana. Kita kena pula fikirkanlah perkara ini. Yang ni kena tanya kepada orang yang benar-benar terlibat kepada transaksi muamalat inilah. Sebab muamalat itu sendiri, sebab bank itu sendiri bukanlah 100% melibatkan perkara yang haram, dia bercampur-campur. Jadi bagaimana perkara tersebut, yang itu tuan-tuan puan-puan kena tanya kepada yang pakar. Tapi pada asasnya adalah kalau boleh jangan melibatkan diri dalam perkara-perkara yang transaksi riba ni. Wallahu alam. Kita kena berusahalah sedaya upaya, kalau dalam bank kita tu ada yang patuh syariah tu, kita ambillah mana yang patuh syariah, walaupun tak sempurna, tapi sekurang-kurangnya di mata Allah SWT kita telah cubalah membersihkan harta kita semampunya. Baik. Jadi Allah kata, wahai orang yang beriman, takwa pada Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dikutip. Jika kamu orang-orang yang beriman, in kuntum mu'minun, mu'minin, jika kamu betul-betul beriman, jika kamu betul-betul percaya, kena tinggalkan riba yang belum diambil. Maksudnya kita bagi orang hutang misal
dalam masa 5-6 tahun kan, 6 tahun tempoh, 2 tahun tu kita dah ambil dah bunga dia. Kemudian kita insaf taubat, kita baca ayat taubat, kita kata yang ke atas tu bayar baliklah harga pokok biasa sahaja. Maksudnya tak perlulah kita melanjutkan seterusnya. Kita terimalah apa yang dia bayar tu, sekadar dia bayar, dia hutang kalau bulanan RM200, kita ambil RM200 dan kita teruskanlah lagi mengambil apa tu duit yang mengambil riba yang tambahan yang haram tu. Jika benar-benar kalian beriman. Kalau tak buat juga, ancaman seterusnya ayat 229 yang lebih mengerikan, Allah kata fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tak melakukannya, maka kamu umumkanlah peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah kata jika kamu tak laksanakannya, jika kamu tak tinggalkan taksisi riba, jika kamu tak tinggalkan perkara-perkara yang haram ini, maka umumkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya. Satu ayat yang sangat mengerikan sebenarnya. Kita dengar manusia kan, kita kalau negara kita misal ada krisis ke dengan negara-negara besar misalnya, kita pun dah risau dah dengan nukliernya apalah jadi dengan negara kita nanti semua, kita dah takut dah. Tapi dengan Allah SWT kita remeh macam tu saja. Sedangkan nak bandingkan negara-negara besar yang ada nuklier dan sebagainya, tak boleh nak dibandingkanlah dengan kekuasaan Allah SWT yang lebih hebat daripada itu. Allah tak memerlukan nuklier, Allah tak memerlukan apa-apa. Allah tak memerlukan apa-apa. Allah just, kita dalam badan kita ni, jantung kita nak Allah stopkan saja, mati. Kekuasaan Allah sangat-sangat hebat. Just split second saja Allah kata kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Tak perlu nak ada strategi ketenteraan ke apa dan sebagainya. Allah dalam diri kita ni pun, nyawa kita ni juga adalah di bawah jari jemari Allah SWT. Maksudnya kita katakan di bawah apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah di tangannya apa kerajaan. Sangat hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ni di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kerajaan-kerajaan yang besar kita takut, dengan dunia-dunia besar kita takut, sepatutnya dengan Allah SWT ni lagi-lagilah kita kena takut, sebab kerajaan Allah itulah meliputi segala-galanya. Jika kamu tak laksanakannya, maka Allah umumkan perang. Kalau Allah umumkan perang, apa kat mana kita nak tinggal lagi tuan-tuan? Lari ke mana pun semua tempat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata, kita lihat sikit dalam tafsir Al-Misbah, dia kata, jika kamu tak laksanakan apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahawa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasulnya. Kata dahsyat difahami dari bentuk nakirah, dan nakirah maksudnya indefinite bukan pada, dia tidak ada alif lam, maka dia bukan kata khas, dia kata umum. Dari bentuk nakirah. Pada kata hab bermakna perang lah. Jadi susah nak dibayangkan betapa dahsyatnya perang itu. Apa lagi dilakukan oleh Allah. Dan rasanya terlalu besar jika meriam digunakan membunuh lalat. Kata ni penulis tafsir ni membuat perbandingan kepada kita. Kerana itu banyak yang memahami kedahsyatan yang dimasukkan bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini. Kalaupun kedahsyatannya pada perang, maka itu adalah yang bersumber daripada Rasul dia. Bukankah perang tersebut bersumber daripada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang terbaca di atas. Jadi perang yang dimaksud tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata, tapi segala upaya untuk memeteras dan menghentikan praktik riba. Kalau mereka menggunakan senjata, maka mereka pun dapat dihadapi dengan kekuatan senjata. Jadi kita nak dapat lihat bahawa sini perang ini, bila Allah kata maka umumkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya, bukan sekadar perang itu datang daripada Allah dan Rasulnya saja. Bahkan orang-orang yang beriman di sekeliling ini juga sebenarnya, kalau menurut penulis tafsir ni, dia juga perlu terlibat dalam peperangan ini dengan memerangi riba itu sendiri. Jadi itu tadi ancaman itu datang daripada Allah, dan dia juga ancaman datang daripada orang-orang di sekeliling. Iaitu seperti mana Rasul itu dia boleh kalau betul dia nak berperang atas jalan Allah, misalnya Saidina Abu Bakar, dia telah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat misalnya. Dan itu boleh dilakukan oleh pemerintah misalnya, di bawah jajahan dia. Dia boleh memerangi orang-orang yang tidak mengikut perintah Allah SWT ni. Ataupun dari segi macam kita, keupayaan kita ini, dengan apa? Dengan cara tidak melibatkan diri, dengan sentiasa
mengadakan wacana-wacana yang menjelaskan tentang Islamic banking, macam mana muamalah Islam, sentiasa diadakan perkara-perkara tersebut sehinggalah akhirnya riba itu tidak mendapat tempat di masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata, jika kamu tak laksanakannya, maka umumkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya. Okay, kita lihat sedikit apa yang dikatakan pula oleh Dr. Wabah Zuhaili, insya-Allah, pada ayat 279. Jadi Allah penulis tafsir Al-Munir, iaitu Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah taala, dia kata berkenaan dengan pemahaman riba dan pengisyaan perang daripada Allah SWT dan Rasulnya terhadap orang yang mengambil riba. Jadi kita nak lihat sedikit apa beliau katakan. Jadi secara asasnya, kalau kita lihat daripada tafsir Al-Misbah tadilah, bahawa apa yang berlaku apabila manusia ni terlibat dengan riba, sebenarnya pengumuman perang itu tentu saja datang daripada Allah dan Rasul, tapi dan juga dia datang daripada seluruh manusia yang mengaku diri beriman dengan cara tidak melibatkan diri dalam praktik riba ni dan berusaha sedaya upaya untuk menamatkan sistem riba ni dalam masyarakat lah. Itu antara yang sepatutnya dilakukan oleh semua orang. Jadi maksudnya kita tak boleh menjadikan bahawa riba ini adalah suatu perkara yang biasa sahaja. Jadi kita kena letakkan dalam masyarakat daripada awal lagi, macam mana kita katakan, sama ada wacananya atau apa saja pendidikan daripada awal ke daripada sekolah, bahkan kena beritahulah perkara ini supaya manusia yang lahir itu adalah generasi-generasi yang seterusnya adalah generasi-generasi yang faham perkara ini dan secara sedaya upaya untuk mengurangkan pengaruh riba itu dalam ayat ini, dalam kehidupan masyarakat kita. Wallahu a'lam. Kemudian tapi Allah kata, Allah masih lagi memberi peluang kepada kita sebenarnya. Allah kata, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu asal kepada harta-harta kamu, la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan tidaklah kamu menzalimi dan tidak pula kamu dizalimi. Yakni kamu tidaklah menzalimi orang lain dengan mengambil tambahan-tambahan riba tu, dan kamu tidak dizalimi, maksudnya kamu dah menghutangkan orang lain, kamu dah bagi hutang kat orang lain, kamu tetap boleh ambil hutang tu lah. Bukan kata halal terus macam tu saja. Tapi kalau kamu nak halal tu cerita lain. Tapi Allah kata kalau kamu dah bertaubat pun, kalau kamu pinjamkan, katalah tetapnya kena bayar 240 tu, memang pokok kamu tu RM240 misalnya, maka kamu boleh ambil balik RM240 tu. Cuma jangan ambil lebih daripada sepatutnya. Harta asal tu masih boleh hutang asal tu masih lagi boleh diambil kembali, tapi tinggalkan bunga dia. Sebab tu Allah kata kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Ayat 280, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kemudian Allah SWT bagi tahu lagi sepatutnya apa yang manusia itu perlu buat.
instead of daripada melakukan penindasan, menambahkan bunga dan sebagainya, sepatutnya apa yang kamu kena buat ialah, dan jika orang berhutang tu dalam kesulitan, sepatutnya orang beriman tu kena buat apa? Maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Bagi tempoh. Riba tu sendiri dia bagi tempoh, tapi dia bagi tempoh dengan tujuan menyusahkan. Ada tambah lagi bunga dan sebagainya. Tapi sepatutnya orang beriman dia kena apa? Sepatutnya dia kena tolong saudara dia, kata wa in kana dzu usratin fa naziratun ila masairah. Jika keadaan dia itu mempunyai kesulitan, maka bagi penangguhan sehinggalah waktu dia lapang sampai dia boleh menjelaskan hutang dia. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Tapi Allah kata lagi, tak boleh kamu sedekahkan hutang itu lebih baik bagi kamu. Jika kamu sedekahkan, yang maknanya kamu halalkan saja. Kalau orang tu betul-betul mampu, dia halalkan saja begitu saja, kata Allah, itu lebih baik bagi kamu. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Apabila sedekahkan hutang dia, itu lebih baik bagi kamu. Ini Allah nak ajar kita, ini untuk orang yang betul-betul beriman dengan hari akhirat, bahawa keuntungan itu bagi kita hanya datang daripada Allah. Sampai kalau kita boleh sampai kepada tahap ni, mampu katakan orang nak berhutang, dan kita tengok orang tu memang baik, bukan orang yang nak mengambil kesempatan, bukan orang yang menghabiskan duit dengan berfoya-foya. Kita tengok dia memang nak membantu keluarga, dia memang orang yang layak dibantu, maka kita bantu mereka ni. Tapi sebenarnya bahkan orang-orang yang jahat pun, kalau dalam hadis kan, kalau mungkin ketika lain kita boleh bincang kan, bahkan orang-orang yang jahat pun sebenarnya kita kena bantulah supaya dia tu kembali kepada jalan benar, supaya dia tidak perlu membuat perkara-perkara yang jahat. Dia tahu ada orang sekalian yang boleh bantu dia. Mudah-mudahan dengan bantuan kita pada dia mampu berubah. InsyaAllah itu dalam pertemuan yang lain kita akan bincangkan pada masa-masa yang akan datang jika ada kesempatan. Allah kata, jika kamu sedekahkan, ia lebih baik bagimu, kata Allah, in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar, jika kamu mengetahui. Kemudian ayat terakhir 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Yang ini tidak dirugikan walau sedikit pun. Jadi Allah SWT bagi tahu apa sahaja yang kita buat di muka bumi Allah SWT ini ada pertanggungjawapannya di akhirat kelak. Maka hati-hati, jangan menzalimi orang lain, jangan ambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Jadi jangan menyusahkan hidup orang. Orang tu nak meminjam kita bagi dia tempoh masa. Sebab apa? Takwalah, takutlah pada hari yang di mana nanti tidak ada siapa yang dapat memberi pertolongan, melainkan pertolongan itu hanya datang daripada Allah dan hanya dengan izin Allah SWT. Dan kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Semua orang akan diberi balasan yang sempurna atas apa yang dia lakukan. Kalau dia beramal dengan apa yang Allah suruh dia membuat amalan yang baik, memberi zakat, memberi bantuan kepada orang yang beri hutang, dan tidak mengamalkan riba, bagi hutang dan bagi penangguhan dan sebagainya. Bahkan kalau lebih bagus lagi, dia sedekahkan hutang dia tu, dia halalkan saja, maka itu semua akan mendapat ganjaran yang sangat besar di akhirat kelak. Tetapi siapa yang menzalimi manusia, mengambil kesempatan manusia di atas kesusahan orang lain, maka ketahuilah siap dari kita akan kembali berjumpa dengan Allah SWT, dan kita akan mendapat balasan yang sempurna. Dan Allah tidak menzalimi kita. Bahkan kalau kita buat kerosakan kepada orang lain, sebenarnya kita lah yang telah menzalimi orang lain. Wallahu a'lam. Jadi kita dapat lihat pada apa ayat yang kita bincangkan hari ini, bahawa Allah memberitahu kepada kita kenaan keburukan riba itu sendiri, dan bagaimana Allah SWT mengumumkan perang terhadap orang yang mengamalkan riba, dan bagaimana riba ini memberi keburukan kepada orang yang mempraktikkannya, dan menyusahkan kepada orang yang dikenakan riba itu sendiri. Dan Allah SWT memberitahu kepada kita bahawa orang-orang yang susah ini sebenarnya adalah peluang untuk kita mendapat kebaikan, mendapat ganjaran pahala itu dengan bersedekah, dan dengan memberi hutang, memberi penangguhan, dan bahkan menghalalkan hutang itu sendiri. Semua itu dari sisi Allah SWT ada nilainya. Dan manusia itu sendiri sepatutnya kita hidup di muka bumi Allah SWT ini adalah untuk bermasyarakat, saling tolong menolong, saling bantu-membantu. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, kalau ikut pepatah kita kan. Jadi itu sebenarnya yang sepatut kita amalkan.
kita sentiasa ambil cakna terhadap orang lain dan jangan kita ambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Itu sebenarnya yang kita dapat tadabbur daripada ayat-ayat Allah SWT ini. Jadilah kita manusia yang sentiasa memberi kebaikan kepada orang, bukannya menjadi manusia yang tidak ambil cakna terhadap orang lain, bahkan lebih buruk mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita pada pagi ini, pada hari ini. InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah SWT, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad dengan izin Allah. Mudah-mudahan kalau tidak dalam Sabtu saja atau Ahad sahaja, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Doakan semoga Allah SWT memberi kita istiqamah untuk terus membincangkan ayat-ayat Allah SWT ini sehinggalah habis insya-Allah. Niat di hati nak sampai surah An-Nas lah. Bertahun-tahun pun tak apa, asalkan kata Allah bagi kita konsistensi lah, istiqamah supaya untuk terus melakukan perkara ini. Dan apa yang kita nyatakan dalam ni bukanlah kata suatu yang menyeluruh lah. Kita kata bukanlah inilah kebenaran yang hakiki ya. Tentu saja ada kesilapan dan sebagainya. Saya mohon maaf di atas kesilapan, ada atas segala kekurangan, tetapi sekurang-kurangnya ini adalah percubaan kita untuk tadabbur lah, supaya merapatkan diri kita dengan Al-Quran ini. Ada hubungan dengan Al-Quran ini, kerana hubungan Al-Quran ini sebenarnya hakikatnya adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Kerana ini adalah kalam Allah, kata-kata daripada Allah SWT. Nasihat yang sepatutnya kita sentiasa pasakkan dalam diri kita sebagai untuk kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini agar kita capai kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja kesalahan, kata-kata yang menggunakan hati, saya mohon maaf. Ambil mana yang baik, tinggalkan mana yang salah. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.